InsyaAllah mari kita talbiyah sekali lagi sebagai permulaan insyaAllah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, hari ini kita masuk dalam menyebut pencerahan dan juga penjelasan tentang ziarah Madinah, ziarah Madinah insyaAllah. Ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita akan beri penekanan. Semoga apabila kita dapat terpanggil untuk ke Makkahul Mukarramah, maka kita insya-Allah kita akan dapatlah menyempurnakan secara langsung, iaitu menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tengok dia punya penjelasan dia dulu. Sebelum kita meninggalkan, kalau kita masuk Mekah dulu. Kiranya kalau kita masuk Mekah dulu, maknanya kita akan ziarah Rasulullah kemudian. Dia dua ya. Sama ada kita ziarah Rasulullah dulu atau kita buat kerja haji dulu. Itu dia dua perjalanan kita yang mengikut modul lembaga tabung haji lah ya. Kalau kita pergi Mekah dulu, maknanya kita masuk Mekah dulu, kita akan buat kerja haji dululah. Ikut kita punya miqat. Itu kita kena faham. Kalau miqat kita qarnu manazil, maknanya qarnu manazil, maknanya kita akan masuk Mekah. Kalau qarnu miqat kita Bir Ali, kita masuk Madinah. Nak faham dia macam tu ya, susah, tak susah itu kita kena tengok bila kita dapat sorat. Allah ni banyak dapat sorat dah. Ramai dah orang bakal haji sudah mula ya menerima surat-surat tawaran sekarang ni ya. Alhamdulillah seronok kita dengar banyak yang dah terpilih dan alhamdulillah. Jadi itu di situ surat tu tak tulis lagi tawaran mula, itu surat mula. Ya, surat mula tu pun belum pasti lagi. Ya, jangan cari lembu nak buat kenduri nanti pergi tumbang cari lembu, tumbang lembu buat kenduri dah saya pesan lagi jangan buat kenduri besar-besar. Nak pergi ni kita buat ringkas adalah yang perlu kita panggil yang terdekat dengan kita. Pertama kita panggil orang masjid lah. Sebab akan hilang daripada Qaryah. Dan orang tanya mana dia pergi? Ya? Orang masjid tanya mana pergi kau ni? Tak payah. Ya? Maka tu kita panggil orang masjid dululah. Kita maklum kepada mereka dengan cara menjemput mereka buat kenduri sikit. Buang minyak ringan sudahlah. Hanya sekadar untuk kita nak heboh kepada mereka. Kita akan pergi ke Mekah. Itu penting. Baik. Kemudian kita balik kepada miqat tadilah. Jadi kita beri penekanan yang penting kepada miqat kita. Bila kita dapat surat yang ketiga, surat jadual penerbangan. Itu penting. Tunggu surat tu. Dan tunggu surat tu baru maknanya kita boleh istiarah kepada orang ramai kata sihat di Mekah. Lah yang abang ni. Dah dapat surat tawaran yang abang lagi belum tentu. Itu paling penting ya. Dah pihak pun belum tentu lagi. Belum tentu. Kena tunggu surat jadual. Jadi apabila kita dah terima, kita tengok miqat. Antara 5 perkara yang ada dalam surat tu, pertama nama kita mesti betul, tepat seperti dalam IC atau pasport kita. Kedua, kita kena ada KT, kapal terbang. KT berapa-berapa. Yang ketiga, baru ada miqat.
Sama ada miqat kita Bir Ali ataupun Qanu Manazil, ya. Yang keempat, jadual penerbangan pergi balik. Ya, ada kapal yang terbang, MH apa-apa kah, nanti adalah. Dan yang kelima, ada COP, lembaga tabung haji. Mohor tabung haji itu kena ada lah, dia tak pakai sign mohor tabung haji. Itu 5 perkara yang ada pada surat tu, barulah kita boleh istihar kepada orang, kata kita nak pergi Mekah lah. Baik. Yang penting antara 5 tadi, yang terpenting antara 5-5 tu miqat lah. Kita tengok miqat. Kalau tulis miqat tu Qanu Manazil, maknanya kita akan masuk Mekah dulu. Masuk Mekah buat kerja haji dulu. Ya, kita akan buat kerja haji. Tak kira lah haji ifrad ke, haji tamattu ke, haji qiran, tak kira. Tapi maknanya kita akan mengerjakan haji dulu. Kalau dia tulis itu Bir Ali, maknanya kita akan masuk Madinah dulu, menziarahi Rasulullah dulu, kemudian baru pergi Mekah buat haji. Itu dia punya beza sikit lah. Dia punya pencaman dia nak baik-baik. Jadi kita katalah kumpulan daripada yang Mekah dulu lah. Kita ambil dia banyak di Mekah dulu. Yang mana masuk Mekah dulu, mereka akan meninggalkan kota Mekah untuk menuju ke Madinatul Munawwarah. Inilah saya bawa lagu ni, tawaf wida' atau tawaf wada'. Bunyi sama aja. Wida' pun boleh, wada' pun boleh. Kalau wada' ni, wida' ni biasanya lorat mengikut lorat Saudi. Lorat Kuwait, Saudi, ya, akan sebut dengan wida'. Wida', ya. Kalau daripada Mesir atau daripada Iraq disebut wada'. Tu ajalah, lorat apa aja. Telu dia. Macam kita dengan Kedah, kita dengan Kedah, tenung dengan tenang, tu ajalah. Orang Pulau Pinang kata tenung, orang Kedah kata tenang. Tu ajalah. Beza ada, serupa, dua-dua tu. Begitulah dah. Jadi pendek kata macam tu. Tawaf wada'. Baik. Kemudian kita lihat di sini tawaf wada', kita nak kena tengok hukum dulu. Tawaf wada' ni ada hukum. Tawaf wada' adalah tawaf selamat tinggal kerana memuliakan dan menghormati Baitullah Kaabah bagi orang yang hendak meninggalkan Makkah yang jauhnya 2 marhalah 91 km. Ini kita pakai tabung haji ni, muzakarah tabung haji. Tetap 91 km, ya. Semua mufti seluruh Malaysia ada di situ, ya. Jadi kita pakai satu, ya. Maka hukum dia ini kita lihat pertama hukumnya. Yang pertama, jika uzur dikecualikan daripada tawaf wada', tidak dikenakan dam dan tak berdosa. Siapa yang kata tadi tak payah, tak kena. Pertama, wanita haid ataupun nifas ataupun mustahadah. Mustahadah ni darah penyakit, yang keluar darah penyakit, dia takut bertabuk nitik darah dalam masjid, tu tak boleh, ya. Mustahadah tu dia bawa najis lah, tak boleh masuk masjid dan bawa najis. Nampak? Sakit kencing tak tos, orang kencing tak tos, ya. Kerap dia keluar air kencing, kerap kali orang ada prostat, masalah prostat, yang boleh jadi macam ni, ya. Dia tak sedap, kencing dia tak keluar habis, dia bertakung, tang saluran nak keluar tu, bukan tang bunyi-bunyi kencing. Dia dah keluar pada bunyi-bunyi kencing, dia masuk ke saluran kencing. Tang saluran kencing tu terhalang, tersekat kerana ada prostat bengkok. Nampak tak? Jadi ayat kencing itu tak habis. Kita rasa puas, kita berhenti, tapi duduk ada lagi. Saat ni dia nanti keluar. Bila dia terenggang sikit, dia keluar. Itu kita tak sedap, maka itu dia panggil sakit kencing tidak tos, pun tak boleh juga, takut menitik ayat kencing. Yang pertama. Yang kedua, jadi najis lah. Bawa najis masuk dalam masjid tak boleh, kan? Kemudian orang luka yang darahnya payah nak berhenti, susah nak berhenti. Keluar darah, payah nak berhentilah. Ini jenis orang darah cayak. Kalau ada luka, darah cayak. Itu yang payah tu. Jadi maknanya golongan ni juga dikecualikan. Orang yang dipaksa meninggalkan tawaf. Ada sebab-sebab tentu kita dipaksa tak boleh tawaf. Dengan segera. Pihak syarikat bas ke, rombongan, ketua rombongan ke, dia halang kita, dia kata tak boleh. Pergi tawaf juga, kami tinggal. Kami nak pergi lah, kami tinggal. Ini kita terpaksa kena ikut mereka lah.
takut kepada orang zalim. Ada orang nak ancam dia ke, nak buat apa kat dia ke, dia tahu orang duduk tunggu dia, maka dia juga terlepas, tak payah. Lagi takut ditinggalkan teman sepemergian. Kita pergi rombongan kan, macam tak hak tadi lah, dipaksa meninggal sebab tak boleh tawaf ni. Kita dalam rombongan, jadi bila rombongan ni depa dah nak berangkat, kita baru nak pergi tawaf, tentulah depa tak tunggu kita. Dia kata dah lambat dah, nak pergi tak dah ni, kami dah berangkat dah ni. Saat ni terlepas pula kapal terbang. Jadi tak dapat tidak, kita boleh tinggal, kita kena tak bayar tawaf, tak bayar tawaf tidak dan tak bayar dam. Lagi satu, takut peminta hutang kerana tiada upaya menjadikan hutang. Kita tunggu, kita hutang orang duk tunggu kita tu nak minta hutang, kita pun tak terdaya, tak mampu nak bayar, maka kita boleh tak bayar hutang lah, lari daripada bayar hutang lah. Itulah kena kan, dia bukan tak mau apa, memang tak boleh lari daripada bayar hutang, tapi tak mau jadi kecoh dalam masjid tu. Nampak? Nak jaga kemuliaan masjid tadi ni, kita tak mau dah jadi bertengkar begitu ini dalam masjid lah. Maka elakkan perkara tu. Maka dikatakan tadi ni, kalau kita takut kita tak boleh bayar hutang, daripada orang nak tunggu kita nak tagih hutang, maka kita kena boleh tinggal. Kemudian jika ditinggal tanpa uzur, tanpa uzur ni kita tengok tidak dikenakan dam dan tidak berdosa lah jika ditinggalkan tanpa uzur. Tidak dikenakan dam dan tidak berdosa ditinggal dengan tanpa uzur. Ini orang yang masih belum menyempurnakan mana-mana rukun. Contohnya kata dia orang perempuan yang haid. Habis-habis dia buat kerja haji, dia nak kena tawaf haji, nak kena tawaf haji, tiba-tiba datang dia punya haid dan kapal penerbangan, jadual keberangkatan pulang pun sudah dekat. Tak sempat nak tunggu kering haid dia. Maka dia pun kena terpaksa tinggal tawaf lah. Dua benda dia tak buat lagi. Tawaf dengan sa'i dia tak buat lah. Orang ni tak boleh tawaf bidah, tak boleh. Sebab dia tak buat tawaf rukun lagi. Tawaf rukun, tawaf sa'i haji, dia tak buat lagi, maka tu dia dikecualikan daripada tawaf bidah. Dia nak tawaf balik lah. Dia tetang pula, dia kena mai pula, akan datang untuk buat tawaf dah. Bukan hilang dulu tawaf tu. Ini masalah, tapi jarang berlaku lah. Dalam pengalaman saya ada sekali ya jadi. Itu pun dia buat umrah. Dia tak buat haji, dia buat umrah. Dah habis-habis nak balik, buat umrah. Yang kita tadi ada sebut sedikit, dia mulut celupak lagi lah. Orang tak ada haid dah. Dah tak ada haid dah, butuh haid dah lah. Tapi saya kata dalam jemaah semua jemaah laki-laki perempuan nak buat umrah, niat bersyarat. Niat bersyarat. Itulah. Kalau orang haid datang haid. Orang laki-laki boleh datang macam-macam penyakit yang tak diduga. Tiba-tiba jatuh rebah pingsan. Koma kan. Ini kita tak dapat nak duga kan. Maka dengan kerana tu, dia ni dah tak ada haid dah, tapi dia cakap dah tak ada nak mai apa, dia kata. Nampak? Betul lah. Dia kata dah tak ada haid dah, nak mai apa, dia tak payah niat syarat tu. Itulah. Betul. Dia niat umrah dan mai. Itu dia. Kacau lah. Umur dah 58 masa tu. Umur dia 58. Sampai lah dia tak pergi. Sampai tahun ni dia tak pergi. Tapi buat balik umrah dia. Tak ada duit nak buat macam lah. Nak pergi macam lah. Itu jadi masalah. Jadi dia tidaklah dapat menyelesaikan umrah dia. Orang ni tak buat tawaf bidah. Nampak tak? Ya. Itulah jadinya orang yang keluar daripada kota Mekah, orang yang masih belum menyempurnakan mana-mana rukun. Maka dia belum selesai rukun dia lagi, maka orang juga dikecualikan daripada tawaf bidah. Tidak berdosa, tidak kena dah. Kemudian yang berikut, orang yang keluar daripada kota Mekah, kemudian dengan tidak semena-mena yang musafir. Orang ni nak keluar, memang dia nak patah balik lah. Dia keluar daripada Mekah,
Maknanya tempat dia nak pergi itu tidaklah lebih daripada 2 marhalah. Tak lebih daripada 2 marhalah. Katalah dia nak pergi tempat tu baru 20 km lah. Nak pergi rumah adik-beradik dia kan. Ya, dia keluar tak apa lah. Nak pergi pun 2 hari dah tak patah balik. Kalau dia pergi lebih daripada 4 hari dah tahu bidang. Tapi kurang daripada 4 hari, dia nak pergi 2 hari saja, tak payah tahu bidang lah. Tiba-tiba dia pergi rumah keluarga dia, tak dapat tidak, meleret sampai 3-4 hari, kemudian dia pun hantar dia balik. Terus tak balik Mekah. Nampak tak? Mereka pun ada yang nak balik Malaysia dah, mereka pun heret dia balik sekali. Habis. Jadi orang ni juga tak dijangka, tak diduga, kata dia nak balik begitu, tiba-tiba keluarga dia yang bawa dia balik, maka dia juga dikecualikan daripada tawar bidak dan tidak berdosa. Tapi yang ni dalam pengalaman saya tak pernah jumpa lagi lah. Kemudian satu lagi, tidak dikenakan dam tapi berdosa. Ni macam mana pula ni? Dia ni tak kena dam tapi berdosa. Orang yang meninggalkan dengan sengaja, lagi tahu hukum wajibnya, kemudian belum sampai 2 marhalah, ia berpatah balik dan melakukan tawaf. Berpatah balik itu menggugurkan dam tetapi tidak gugur dosa. Nampak? Faham tak ini? Dia sengaja tak mau tawaf bidah, dia keluar pada Mekah. Nampak? Orang tanya, dosa tak apa, dosa tak apa. Bila aku minta ampun, Tuhan ampun lah. Kena bayar tak apa, aku sebelih kambing depan dekat dosa lah. Dia keluar lah. Tapi tiba-tiba, dia dah datang ia ada iman kan, Nabi kata. La yazni zani hayna yazni fahuwa mu'min, Nabi kata. Tidak akan berzina seorang penzina. Ketika nak berzina tu datang iman dia. Ada iman. Dia tak beri. Dia mula datang iman tu, dia tak jadi nak buat kerja tak elok. Ini macam ni lah. Nampak? Belum sampai 2 marhalah, dia dah rasa dia dapat taufik daripada Allah. Nampak tak? Dia rasa dia mula rasa takut. Aku berdosa. Rugi aku haji aku, rugi umrah aku. Dia patah balik. Belum sempat 2 marhalah, baru dalam 50 km kan. Dia dapat hidayah, dapat taufik. Dia patah balik pergi tawaf bidah. Nampak tak? Jadi dia tak payah lagi bayar dam, tapi dia berdosa. Berdosa masa dia keluar mula. Dia keluar dengan sengaja tu. Yang tu berdosa. Yang tu pun insya-Allah ya, Allah sedia mengampun dah. Kita kena baca pada sedia mengampun. Jangan kata Tuhan tak ampun. Kita kena ada satu persangkaan yang baik kepada Allah. Insya-Allah Tuhan kita Maha Pengampun ya. Semua jiwa-jiwa pengampun manusia ni di bawah genggaman tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang pegang jiwa nurani kita kan. Jadi Allah yang sebenarnya lah Maha Pengampun. Boleh kita pakai macam tu. Baik. Yang lagi satu lagi, dikenakan dam dan berdosa. Nampak tak? Ya, nah. Jadi kita baca pertama, depa ni tak kena dam, tak kena dosa. Kita baca pula yang kedua, dia ni tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Ada juga satu kumpulan lagi. Kemudian yang ketiga, dia dikenakan dam dan berdosa. Yang ni meninggal dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Terang-terang berdosa lah. Dua-dua. Nampak tak? Kemudian satu lagi, dikenakan dam tapi tidak berdosa. Jika jahil atau terlupa. Ini banyak berlaku lah. Banyak berlaku pada umrah. Yang ni atas daripada mutawif kan. Mutawif yang bawa itu sendirilah ya, yang tidak mendapat pengalaman ilmu, pengalaman haji umrah yang sepenuh, yang sebaiknya. Jadi masalah. Hari ini pakai minyak petik ya, yang bawa umrah pun hari ini banyak yang belum lagi haji. Ya, depa baru buat umrah sekali dah nak bawa orang. Bawa orang ni pasal depa menumpang syarikat. Bukan depa ada syarikat, depa tumpang syarikat, depa tolong bawa orang. Orang ikut depa lah, depa tolong daftarkan, katalah 30 orang, depa tolong daftar 30 orang, dia bawa syarikat tu. Dia dapatlah komisen dari syarikat, satu kepala berapa dikira oleh syarikat. Yang tu tujuan dia. Nampak yang berlaku banyak tu. Ya, adalah pengalaman sikit-sikit, imam ke duduk dia, tosiak ke sikit ke.
ada pengalaman sikit-sikit, bawa lah jemaah. Nampak tak? Jadi masalah lah. Jemaah pakai bergantung kat dia lah. Macam mana ni nak kena tahu bidak? Tak payah. Kita buat umrah je, kita buat haji. Tengok satu petua. Bunyi pun kita buat umrah je, kita akan buat haji. Nampak? Lagi satu, ini bukan musim haji. Musim haji baru kena tahu bidak. Apa ada juga ilmu tu. Nampak? Nampak tak? Ilmu sesak dengan ilmu sesat. Yang ketiga kena ilmu sesah nama dia. Nampak tak ya? Ilmu 3S. Itu juga baik tu lah. Sesak, sesat, sesah. Nampak tak? Ya. Tambah satu S lagi, jemaah lah. Susah. Nampak tak? Itu jangan buat pasal benda-benda ni jangan buat pasal. Kita kena jawab kan Allah besok. Ya, macam-macam pula. Oh, buat umrah kena banyak dam. Tu dia. 400 orang. Nak. Ya. 40 orang. Seorang dia susah 400. Pasal kena buat umrah. Pasal buat umrah pun apa kena bayar dah. Nampak tak? Dia tak abang awal. Nak balik pun dia abang. Dia kata yang macam puang kena semua kena bayar dah ni. Seorang 400. Pasal buat umrah. Memang buat umrah kena bayar dah. Dia tengok jemaah haji buat umrah bayar dah dia kata. Hasilnya dia tak faham. Umrah di musim haji. Umrah di musim haji. Kita langgar miqat zamani. Maka tu kita kena bayar dam. Nampak tak? Tak kena mengenal dengan umrah lah ni. Lah bukan musim haji. Lah bukan musim haji. Jadi kita boleh buat umrah banyak mana pun buat habis. Tak ada kena mengenal apa. 40 orang. Seorang 400. Allah. Nampak tak? Daripada kancil tukar Honda Civic. Nampak tak? Ni berlaku ni. Saya dah jumpa dia pun minta balik. Nampak tak? Ambil report polis. Dia tak ada. Dia report polis dulu. Bukan report tak bondia. Bondia tak report apa. Dia report polis je lah. Kata dia ni telah tipu kami lah. Ni satu skema je ni. Bubuh nama dia, bubuh nama IC apa semua. Mesti ada kan. Biar polis pergi cari dia lah. Tak gitu lah. Boleh. InsyaAllah. Itu satu cara kita abang. Jadi kena ada ilmu lah, pengalaman yang luas. Tanpa hal betul lah. Jadi pendek kata, orang ni jahil. Jadi kita yang jahil ni, yang kita kena macam tu, kita dikira jahil lah. Tak? Tapi tangdam kena bayar. Oh, dia kata tak payah tahu bidak Ustaz. Dia kata tak payah, tapi hukum kena. Habis nak buat macam mana? Hang tak tahulah kata. Nampak? Hang tak tahu masalah. Tak apalah, dia dikira sebagai jahil. Dia insya-Allah lah, kita kira tak berdosa lah. Ulama kata macam tu lah. Tapi tangdam hang kena bayar lah. Pernah sembelih kambing lah. Tak sembelih kambing. Tak sembelih kambing, baru jadi dosa. Kata yang dah tahu salah, tidak. Begitulah. Kita tersalah. Tapi tersalah tembak orang. Nak pergi memburu. Tersalah duk buat nampak rimbun pokok tu bergoyang duk bergerak, duk ingat kot yang tu kijang kot. Nampak lagu kijang sikit lah. Tembak orang. Tu dia. Nampak? Ini tak salah. Tidak dikira sebagai bersalah dengan sengaja. Nampak tak? Bersalah dengan tidak sengaja. Dia panggil. Nampak tak? Tu. Okey maknanya. Jadi dia tak dapat tidak, dia kena bayar. Dia kena bayar diah. 100 ekor unta punya nilai harga. Dia kena bayar kepada waris si mati. Nampak tak? Kita tak sengaja ditinggal tahiyat awal. Nampak tak? Ya? Maka sujud sahwi. Nampak tak? Macam tu lah. Boleh faham baik. Ini adalah baik. Kemudian kita tengok lagi. Jadinya tawaf selamat tinggal dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Makkah lebih daripada 2 marhalah, lebih kurang 56 batu atau 91 km dan lebih. Nampak? Ini je. Ini tabung haji punya. Yang kita pun dalam muzakarah. Tidak. Bagi mereka yang nak meninggalkan Mekah, pergi satu tempat, jaraknya 2 marhalah,
lebih kurang 56 batu, kita convert kepada kilometer, sama dengan 91 kilometer dan lebih. Okey. Hukum tawaf wida bagi luang pertama, orang yang bermusafir meninggalkan Makkah pada jarak mengharuskan, mengqasarkan solat itu iaitu kadar 2 marhalah. Kedua, orang yang meninggalkan Makkah bermukim di luar tanah haram selama 4 hari atau lebih, walaupun jaraknya kurang daripada 2 marhalah, sama ada penduduk Mekah ataupun bukan. Dia nak pilih satu tempat, dekatnya tempat tu. Daripada Mekah, dia pergi ke Hujun. Hujun ni satu kawasan, kawasan jamaah orang Indonesia. Kawasan penempatan orang Indun, dia panggil Hujun kawasan tu. Kalau kita masuk itu, kita tak kata Mekah, kita kata kita ada di Malaysia ke di Indonesia. Semua orang Indonesia, kedai yang tempat makan, pasar, dan semua Indun ambil alih. Ini hadiah daripada Raja Malik Faisal kepada Presiden Soekarno. Time tu, dia suruh panggil orang Indonesia mai duduk, dah buat kerja. Aku bagi tanah, hangpa duduk lah. Hangpa punggak tanah, hangpa buka tanah, hangpa buat rumah. Bagi ramai sikit. Mekah tak ada orang macam tu. Nampak tak? Tak ada penjual-penjual, tak ada kedai-kedai, tak ada kan. Orang Arab pula malas, tak mau kerja. Nampak tak? Macam-macam masalah. Dia panggil orang Indonesia mai duduk. Ramai dah penempatan dia. Jadi kalau daripada Mekah nak pergi ke Hujun tu, baru 4 km. Baru 4 km aja. Ikut jalan one way jadi 4 km tu. Kalau jalan terus jalan pintas, baru dah lebih kurang 2 km ya. Hujun kawasan tu dekat. Tak dapat tidak ya. Tapi kita nak pergi duduk dalam Hujun tu, ada adik-beradik kita di Hujun tu, nak pergi duduk di situ. Daripada Mekah nak pergi duduk di Hujun tu. Tapi lebih daripada 4 hari. Kena tawaf bidah. Nampak? Ingatlah muslimin besok ni kalau ada adik-beradik di Mekah, nak panggil pergi rumah mereka kan, itu kita kena pastikanlah. Jangan lebih daripada 4 hari lah. 3 hari boleh. Kalau pergi duduk sana 4 hari, kita kena tawaf bidah baru boleh keluar. Masuk pula, tak payah nak tawaf kudum pula. Jangan biar buat tawaf kudum pula. Tawaf kudum ni kalau dua marhalah. Kita keluar daripada Mekah, dia nak pergi ke satu tempat, 100 km. Kita kena tawaf bidah. Kita nak balik besok, masuk Mekah kena tawaf kudum. Tapi jangan pakai ihram pula lah. Pakai ihram kacau. Tawaf kudum saja, pakai lagu ni. Ambil ayat sembahyang, ambil uduk, pergi tawaf kudum. Nampak tak? Sembahyang sunat 2 rakaat lebih. Macam masjid lah. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Kan? Begitulah. Adab kita sebagai masuk Mekah. Tak faham tu? Baik, orang yang meninggalkan tawaf wida tanpa uzur, yang dibenarkan syarak, dikenakan dam, tertib dan takdir lah. Bayang kambing, kekok kan. Baik. Kemudian uzur syar'i daripada tawaf wida kita dah baca tadi dah. Kemudian persiapan sebelum tawaf wida. Dapatkan maklumat penerbangan pulang daripada pejabat maktab bagi yang akan pulang ke Malaysia atau ke Madinah. Pasti dulu. Kedua, persiapan dan kemaskini semua barang keperluan. Jika berhajat hendak belikan barangan, belilah sebelum melakukan tawaf wida. Nak beli apa-apa barang, nak beli motorbot dekat cucu ke, motorbot. Nak beli kapal terbang kat cucu kan. Tak itu nak. Selalunya tu lah teringat bapak korang ke. Tu teringat kan nak beli kat cucu, nak beli belon, nak beli anak berang apa ke. Nak bawa balik kan. Beli awal-awal kan. Belum tawaf wida, beli siap-siap dulu. Hipul pada bilik kita. Saat ni kita nak ikat-ikat, apakah kita nak bungkus-bungkus kan. Itu bab lain lah. Yang tu ingat dulu. Beg bagasi dibawa ke lobi untuk urusan nak angkut ke bas oleh muasasah. Ikut jadual dikeluarkan oleh pejabat maktab lah. Beruduk dan pergi tawaf wada dalam tempoh 5 atau 4 jam sebelum bertolak. Tapi yang kuat ni 4 jam lah. 4 jam. Kalau kita tak berangkat pukul 2, pukul 10 kita tawaf wada. Kita nak berangkat, kata dah tahu dah pukul 2 petang. Pukul 10 kita tawaf wada. Jangan awal pada tu. Subuh-subuh tak boleh ada orang buat subuh. Subuh-subuh, semangat subuh tawaf wada. Sekali nak berangkat pukul 2. Tak sah. Ini tak sah. Tak boleh. Tidak benar. Tak boleh dalam mazhab Syafi'i, tak boleh.
Mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi boleh. Ya, Hanafi boleh tangguh. Kita boleh hampir 2 hari boleh. Nah, baru berangkat. 2 hari nak berangkat boleh tahu bidah hari ni. Nampak tak? Tapi tak dikeluar pada Mekah. Dalam Mekah lah. Dia nak melilau dalam Mekah. Nampak tak? Boleh lah nak? Baik. Tapi kau pakai mazhab Syafi'i tak boleh baik. Maknanya begitu. Tidak perlu memakai pakaian ihram lah. Pakaian ihram kita pakai sebab kita nak niat ihram. Ingat nak pakai ihram. Pasal apa nak pakai ihram? Kerana kita nak berniat ihram. Itu je. Kalau tak libat niat ihram, tak pakai ihram lah. Yang ni orang duk keliru bila mai tawaf haji. Habis kita balik daripada Arafah, Muzdalifah, Mina, 3 hari Mina, kita akan balik ke Mekah, kita akan tawaf wida kan. Dia tanya balik kena pakai ihram kah? Nampak tak? Tu makna kita tak faham lah tu. Jauh tak faham tu. Pakaian ihram hanya dipakai kiranya kalau kita berniat ihram. Nampak tak? Maknanya berniat haji atau berniat umrah. Baru pakai pakaian. Kalau kita dah tak niat apa-apa, nak pakai apa? Nampak tak? Ya? Makruh pula ada. Pakai pakaian ihram tu. Tambah tak pakai seluar dalam. Lagi makruh. Sembahyang tak pakai seluar dalam makruh tahu tak? Kita pakai kain pelekat di sini kan. Dia pakai kain pelekat duduk dalam habis sembahyang 5 waktu kan. Tak pakai seluar dalam makruh tu. Nampak tak? Makruh jangan buat pasal. Tapi kalau pakai seluar panjang tak apa. Seluar panjang tak pakai seluar dalam boleh. Pakai kain pelekat. Kain pelekat jubah. Sebab dia buka di bawah. Nampak bumi, nampak kat bumi tu. Malu lah kat mak kita nak. Ni mak kita ni, bumi ni. Nampak tak? Ini hukum Allah Ta'ala turun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah mula-mula. Hukum tu turun bukan sebelum tu tak pakai dalam dah. Tu Adam, tu Hawa tak bukanlah. Yang mula-mula dalam hukum yang kita tahu kena hukum kena pakai macam tu wajib bagi Nabi Ibrahim kena pakai seluar dalam. Nabi Ibrahim wajib kena pakai seluar dalam. Makna kita tak boleh lekang. Tu kan 24 hours. 24 jam pakai seluar dalam tu. Nabi Ibrahim. Maka tu seluar tak apa pula. Seluar tu ganti seluar dalam lah. Kita pakai seluar tak panjang tu macam pakai seluar dalam. Sebab tu kita pakai seluar. Bila pakai seluar maka tak apa pula tak pakai seluar dalam. Seluar tu kira lagu seluar dalam dia. Seluar luar, seluar dalam, seluar tu. Pasal seluar. Sebab tu ada hadis bumi memohon ampun. Bumi minta ampun kepada orang yang sembahyang pakai seluar. Ada hadis Ada hadis bumi memohon ampun kepada orang yang sembahyang pakai seluar. Kita pakai kain pelekat, pakai seluar dalam pun kita nak sujud, masa nak turun sujud tu kaki kita kena rapat belakang. Kaki belakang tu kena lebih rapat. Macam orang perempuan, bukanlah rapat betul sikit je lah. Bagi renggang sikit supaya tak nampak orang belakang, tak nampak lutut kita. Kalau tidak kita duduk sujud tu orang belakang nampak. Orang belakang nampak lutut kita haram tu. Tak sah sembahyang kita. Sebab kita mendedahkan aurat. Ini orang lelaki lah. Sebab kain pelekat ni bukan budaya Arab. Kain pelekat budaya India. Orang Arab pakai seluar. Pakistan, Asia Tengah, Asia Barat semua pakai seluar. Orang India pun bukan semua. India pakai pakai kain pelekat. Hanya kawasan Palayakat. Dia ada satu daerah di sebelah timur India tu dia kawasan Bangala. Kawasan tu semua boleh katakan mazhab Syafi'i lah. Bermazhab Syafi'i. Pakai tangan pendek. Di pasal sembahyang pakai tangan pendek itu dia. Sebab kalau pakai tangan panjang Hanafi, kalau pakai tangan pendek itu Syafi'i. Kalau tepi Mekah kan, kalau tengok orang India pakai tangan pendek sembahyang tu Syafi'i. Hanafi kena pakai tangan panjang. Tak boleh, tidak sah pakai tangan pendek. Aurat dia semua. Nampak tak? Baik. Kemudian tidak perlu keluar ke miqat lah. Tak payahlah. Keluar ke miqat pasal kita nak niat ihram. Nampak tak? Nak niat ihram pergi ke miqat lah. Nak pakai ihram sebab kita nak niat ihram. Itu kena dia punya pedoman dia. Boleh faham Nampak, naik lagi. Persiapan sebelum tawaf wida. Sebelum tawaf disyaratkan melafazkan niat berikut, ya Allah, aku nak tawaf Baitullah 7 keliling, tawaf wada, maka permudahkan bagiku dan terimalah daripadaku kerana Allah Ta'ala. Kena niat paling pada ringkas, aku nak tawaf wida kerana Allah. Cukup
Aku tawar bidak kerana Allah. Cukuplah. Paling pendek lah. Mudah kan? Ini lengkap. Aku tawar bidak kerana Allah. Okey? Baik. Pelaksanaan tawaf bidak penting tidak boleh dilakukan kecuali setelah sempurna melakukan tawaf rukun. Umrah, rukun haji. Ya. Dia boleh gabung dengan tawaf rukun sekali. Katalah dia tak tawaf haji lagi. Hari ni nak balik dah. Hari ni nak balik semua dah. Dia baru perempuan. Istimewa perempuan lah. Baru lepas huzur. Baru kering nak mandi kan. Hari yang dia kering nak mandi tu, hari tu baru nak berangkat keluar. Mana ada nak pergi tawaf bidak asing. Dia kena buat satu tawaf ya. Maka dia punya tawaf rukun tu lah jadi tawaf bidak dia. Nampak tak? Dia tak payah niat dua-dua. Niat tawaf rukun sudah lah. Aku tawaf. Niat tawaf rukun tu pun tak wajib niat. Sunat niat je. Aku nak niat lah. Aku tawaf rukun. Aku tawaf haji kerana Allah. Dalam tu masuk tawaf bidak. Jadi dia balik pergi bungkus-bungkus beg naik bas balik. Nampak? Itu dia punya sedikit kelonggaran. Ya. Baik. Hendaklah bersegera meninggalkan Makkah kecuali kerana perkara berkaitan salat atau perjalanan lah. Ya. Kemudian perkara yang boleh dilakukan ketika dalam Masjidil Haram selepas tawaf bidak. Habis tawaf bidak ni menunaikan salat sunat tawaf. Memang sunat tawaf kena buat. Habis tawaf adalah salat sunat tawaf. Lagi memucuk Hajar Aswad kalau kita mampu lah. Lagi memegang Kaabah, Hijr Ismail, makam Ibrahim. Ya, di sini kita boleh berganyut. Berganyut ni di kelambu Kaabah. Ada orang kalau Kaabah kan mengikut mazhab Syafi'i lah. Sunat lepas tawaf bidak tu berganyut dekat kelambu. Waktu lain jangan. Baru keluar. Tu boleh. Tapi tabung haji tak galak lah. Nampak tak? Duk galak pula dia duk jenuh duk masuk pula dalam peratok nak pergi ganyut. Kelambu tu bukan senang. Makan masa tu dia lah. Jadi makanya tabung haji tak galak lah. Habis tawaf bidak tu so pergi ganyut lah. Hang balik pergi ganyut di rumah lah. Tu dia. Tu dia. Baik. Jadi minum air Zam-Zam macam biasalah, minum air Zam-Zam, berdoa, menunaikan solat sekiranya muazzin telah melakukan iqamah. Ketika kita nak keluar, qamat. Kita tak payah keluar, boleh sembahyang terus ya. Sebelum tu kalau kita tak dengar apa-apa walaupun azan kita kena keluar. Walaupun dengar azan ni, azan dah tu, tak payah tunggu sembahyang Zuhur ke sembahyang apa dulu tak boleh. Dia kata qamat, masa kita nak jalan keluar tu, nak keluar masjid tu, qamat. Bila qamat, barulah kita terhenti dah tu. Semua pakat terhenti dah. Tak boleh nak keluar dah. Masa tu kita boleh sembahyang. Kita waktu kata la Zuhur ke Asar ke, boleh buatlah. Tak apa dah. Kiranya begitulah. Ya. Dan makan minum dalam bilik sekadar keperluan sajalah. Nak makan minum dalam bilik boleh. Nak makan dalam bilik boleh. Nak singgah kedai tak boleh. Singgah kedai makan tak boleh. Kena beli bungkus bawa balik di tempat kita. Tak boleh lah. Lagi. Perkara yang boleh lakukan, buang ayat besar, ayat kecil dalam tandas bilik bangunan penginapan boleh lah. Nak buang biar kecil, beraknya ni mana boleh tahan, tak boleh. Melakukan perkara yang tidak ada hubungan langsung dengan musafir tapi wajib dilakukan kerana hajat dan keperluan masalah khusus umum seperti mencari suami isteri, keluarga, teman yang hilang atau barang hilang atau ziarah pesakit, kes kecemasan saja. Itu dia lah. Kalau habis-habis kita dah balik tak pergi ziarah lah, orang tak boleh. Tak pergi kenal jumpa kawan tu, nak pergi habaq bebak kawan tu dia balik lambat sikit, aku nak balik awal, kami diorang best friend. Nak pergi habaq kat dia lah, aku nak balik tak boleh tak boleh. Tak boleh. Kecuali urusan sakit lah. Kita nak kena pergi hantar ubat kat dia. Aku duk pegang ubat dia ni, aku nak balik lah, nampak tak? Jadi dia duk sakit, aku nak kena pergi hantar ubat. Yang tu boleh. Pergi hantar ubat dia kita balik. Pasal kita ada pegang barang orang tu marah. Kalau saja nak pergi ziarah ni tak boleh. Jenguk-jenguk lah besok ni mati ke mana tak jumpa tak boleh. Tak boleh. Biar mati pergi lah. Kita kena balik juga. Kita ada tunggu dia kan. Itu satu dua lagi. Hilang lah. Suami isteri ke. Isteri kita hilang ke, suami kita hilang, kena pergi cari. Atau kawan-kawan kita satu bilik ke hilang ke, tak pergi cari boleh. Itu boleh pergi cari kawan yang dah hilang. Sebab semua nak balik. Kita pergi cari tu bukan pasal apa, pasal nak bawa dia balik. Itu semua dibolehkan.
Menunggu baik walaupun ma'ruf dalam lingkungan 4-5 jam lepas tawaf wida pun boleh lah. Lepas tawaf wida tu lambat kemudian 4 jam boleh. Pukul 2 pukul 6 baru baik mai. Boleh, tak ada masalah. Ya, itu dia lah. Mandi dan tukar pakaian boleh lah. Mengambil gambar sedekah dalam tempoh menunggu baik. Dalam masjid tak boleh. Nak tangkap gambar sebelum tawaf wida. Masuk masjid, ni saat ni kita tawaf wida. Lah ni jangan tawaf wida lagi, mari kita pergi ambil gambar tu. Tangkaplah gambar corok ni atas kat bawah semua, tangkap je lah. Kok mana yang boleh sana? Dah ambil gambar, ambil semua dah, baru kita tawaf wida. Jangan lepas tawaf wida tak boleh. Lepas tawaf wida jangan ambil gambar lah. Dan tapi kita jalan orang tangkap gambar kita tak apalah. Tengah kita berjalan balik kot, kita comel sangat kot nak macam kita lah. Kau orang lalu cap tangkap gambar kita, tak apalah. Kita bukan pergi berhenti tunggu lah. Dia seronok nak ambil gambar kita. Itu cerita lain lah. Jadi itulah. Itu dia. Orang Badui ni sana yang buat, kita yang ambil gambar orang Badui, dia betul marah. Perempuan-perempuan Badui orang lelaki-lelaki dia pun, dia ambil gambar, dia marah. Jangan ambil gambar dia. Yang ni kalau kita pergi di Madinah, di Masjid Quba, atau di Jabal Uhud, dia orang menjaga kan. Orang Arab Badui. Yang perempuan dia pakai jubah, dia pakai hitam semua. Mereka jangan ambil gambar. Tapi kalau mereka baik, kita baik dengan mereka, ya Allah, lebih pada orang Melayu ni. Macam kita bercakap tuk-tuk mereka. Saya cukup suka kalau pergi di Madinah, di Quba ataupun pergi di Jabal Uhud, pergi cari mereka. Pergi cari ni kakak-kakak, makcik-makcik Badui. Pergi sembang dengan dia. Sembang dengan dia. Dia cerita habis rumah tangga dia. Nampak anak dia berapa, anak dia kerja apa, nampak tu dia lah. Abang, dia pun tanya kita sembang-sembang. Jemaah haji nak beli barang, mai dapat 50%. Nampak tak? Saya tolong rekomen bagi. Ni abang ada makcik, kakak ni orang kami ni. Dia nak beli barang, nak beli kurma apa kan. Makcik bagilah korang. Aku bagilah aku kena hang, dia kata. Tengok. Betul lah. Dia faham macam kita. Tu. Makan-makan dia pun dia bagi, suruh makan. Dia bagi apa, dia makan. Dia makcik-makcik Badui lah. Perempuan-perempuan Badui. Tapi jangan ambil gambar. Ambil gambar, dia cukup marah. Dia rabut kamera kita, dia empuk dengan kita. Yang buat pasal. Orang Arab Mekah, Saudi pun takut-takut dia tu. Takut dia. Baik. Berehat, bersantai, tidur dalam bilik tak boleh lah. Tidur dalam bilik atas katil tak boleh. Pergi tidur di sofa di bawah boleh. Dalam lobi, kita pergi lobi, kita tidur atas sofa tu boleh lah. Tidur dalam bilik tak boleh. Membayar hutang yang boleh ditangguh. Kita boleh bayar hutang, tapi kita boleh tangguh. Tak apa lah. Aku nak bayar hutang dia, tapi oleh kerana nak balik ni tak payah. Nanti jumpa di Malaysia aku bayar. Itu dah lah. Minta hutang boleh. Ni aku tak ada duit yang bagi kat aku. Tu boleh pula. Nampak tak? Nak balik tak ada. Tu lah. Ni jadi kat saya juga tu. Jadi tu nak jemaah tahu kita bawa duit, dia tak tahu saya bawa duit lah. Nak tolong bantu jemaah kan. Jemaah tahu, hari lah nak balik ni. Saat ni nak pergi, dah habis tawaf wida, dia balik macam kisah terus. Ustaz, tolong pinjam Ustaz, 200. Nampak? Tak ada apa harus Ustaz ni. Kok terkejut bagi. Tu boleh. Tanya tawaf wida dah ke? Tawaf dah. Tak apa. Itu dia lah. Tapi Alhamdulillah, jemaah haji tak pernah lagi lah. Yang mana hutang tak pernah lagi tak bayar. Daripada semenjak saya bertugas tahun 92 sampailah ke 17, nampak tak? Tak ada lah. Ke 16 tak ada lah kata jemaah. Tak bayar hutang lagi tak ada. Jauh-jauh mana pun dipantak duit. Masuk akaun apa semua. Baik. Bersedekah semasa Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram atau semasa perjalanan balik, kebangunan penginapan jika bersedekah sambil berjalan tidak saya cari mukhtun, maka tidak batal. Kalau dalam Masjidil Haram tak boleh. Dalam Masjidil Haram sedekah tak boleh, di luar pun tak boleh. Sampai kita jalan mencari orang sedekah tak boleh. Nampak tak? Bayar dam boleh. Dam, bayar dam. Kita tak bayar dam lagi. Masa duduk balik tu, kita cari tengok orang sedekah, dia bayar dam. Kata kat dia,
ya, dam. Atau fidyah. Tak ada. Tak apa. Sebab yang tu wajib. Yang tu dikecualikan. Baik, ya. Kalau ambil sedekah sunat tak boleh lah. Saja nak sedekah sunat, kawan tak boleh. Saja nak sedekah sunat tak boleh. Tapi sambil-sambil lalu tu dia main kat kita. Kan? Tapi kita berjalan balik, dia main. Dia ambil bagi dulu tu. Tu boleh. Sambil-sambil kita berjalan tu balik, dia mari kita. Dia main cari kita. Tu sambil kita berjalan tu boleh. Itu boleh. Baik. Kemudian tunai solat-solat seperti hajat, taubat sebagainya tak boleh lah. Lepas tawaf wida' tu tak boleh sembahyang sunat apa dah. Tak boleh. Maka sekalipun dia bernazar, bernazar, hari lah kalau aku selamat tak ada apa-apa, aku dah boleh balik sampai hari lah nak balik, wajib bagi aku ya Allah 2 rakaat sunat sembahyang dalam Masjidil Haram. Itu sembahyang sunat nazar kita bagi. Dia kena sembahyang sunat nazar dulu. Sebelum tawaf wida' buat sembahyang sunat nazar dulu baru tawaf wida'. Nampak ya? Boleh faham ya? Boleh. Baik. Lagi. Okey. Kemudian memberi barangan yang tidak kaitan keperluan perjalanan seperti tasbih, minyak wangi, cincin, kain tudung, makanan burung sebagainya walaupun dengan nilai RM1, RM1. Apa-apa barang kita tak boleh beli kalau atas tujuan nak bawa balik. Apa pun tak boleh. Kalau tak nak pakai di masjid boleh lah. Kita nak makan minum dalam bilik kita boleh. Tapi kalau kita nak beli bawa balik tak boleh. Satu-satu. Yang kedua, berlengah-lengah dalam Masjidil Haram saya menyebabkan perjalanan jemaah haji lain terganggu kerana mengganggu pulangan jemaah tersebut. Duduk lengah-lengah, duduk melemung, tak buat apa, duduk tengok Kaabah lama-lama kan. Dah habis tawaf wida' tu tak keluar. Duduk melemung, tengok Kaabah lama-lama. Tak boleh lah. Tak dibenarkan. Ya, mana kita ada niat begitu tak boleh. Ya. Mengambil gambar atau meminta pertolongan orang lain untuk mengambil gambar atau membantu mengambil gambar Masjidil Haram atau semasa perjalanan pulang ke bangunan penginapan, hendaklah mengambil gambar dalam Masjidil Haram lebih awal, iaitu sebelum tawaf wada' atau hari sebelumnya lagi ya. Kemudian baru untuk ziarah Madinah. Ziarah Madinah ya, kita nampak tu dekat Ibu Pejabat Tamu Haji. Ziarah Madinah galakkan kelebihan ziarah Nabi. Pahala sunat di masjidku adalah 1000 kali lebih baik daripada solat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Nampak tak? Ya. Itu dia lah. Ya. Memberi kefahaman kepentingan ziarah Madinah, menghayati sirah perjuangan Rasulullah. Kita akan cerita ziarah Nabi ini apa dia sebagai tanda terima kasih penghargaan yang amat tinggi terhadap kesusahan pengorbanan dibuktikan oleh Rasulullah ya dan para sahabat. Beramal dengan syariat dibawa oleh baginda dan jika ketakwaan keimanan kepada Allah. Kelebihan bersalat di masjid Nabi. Nabi dah habaq dah 1000 kali pahala. 1000 kali ini bukan Masjid Haram itu lebih daripada Nabi dah. Masjid Nabi itu lebih daripada Haram lagi. Masjid Nabi lebih daripada Haram. Nampak tak? Cuma Nabi nak beritahu kata pahala. Pahala kalau masjid aku 1000, kalau sembahyang di Masjidil Haram tu 100,000. Bukan berarti di Masjidil Haram tu lebih daripada masjid aku. Jangan salah faham tak nah? Orang salah faham tau. Sembahyang masjid Nabi 1000 kali. Nampak tak? Sembahyang dalam Masjidil Haram 100,000 kali. Pasti dia ada Kaabah. Pasti sembahyang Masjidil Haram ni ada Kaabah, masjid lain tak ada Kaabah. Nampak tak? Jadi kita sembahyang dalam tu ada Kaabah. Kaabah tu kiblat orang Islam seluruh dunia. Sebab tu bila sembahyang dalam Masjidil Haram dia punya gandaan pahala 100,000. Nampak tak? Sebab tu Nabi utamakan sembahyang Nabi sembahyang aku, sembahyang di masjid aku 1000 kali. Makna kata 1000 kali orang Masjidil Haram punya sembahyang masjid Nabi 1000 kali, orang yang di masjid lain sembahyang masjid Nabi pun 1000 kali. Nampak tak? Tapi masjid Nabi lebih tinggi daripada Masjidil Haram. Sebab Nabi dengan Kaabah tu siapa lebih utama? Nabi dengan Kaabah yang mana besar? Kaabah besar tak? Nampak tak? Nabi besar lagi. Ya, sebab tu di Madinah ada zat yang paling mulia, zat yang hidup, Nabi. Di Mekah zat yang mati, Kaabah. Sebab tu bila kita tawaf Kaabah, kita tutup bau kiri. Kita buka bau kanan. Bau kanan menghadap orang. Kita kena mulia orang daripada Kaabah lagi. Nampak tak? Masa kita tawaf, kita kena muliakan orang belah kanan. Tak ada bau kanan kita buka.
Bahu kiri kita tutup pasal dia benda mati. Nampak tak? Tu imam serupalah. Bila berzikir, bila berdoa, jangan madap Kaabah. Madap orang ni, orang belakang dia tu. Nampak tak? Imam yang reti, yang ada ilmu, itulah dia. Jangan menghadap Kaabah. Bagi masa sembahyang betul yang menghadap Kaabah. Semua kena menghadap Kaabah. Dah bagi salam, kita kena menghadap orang balik. Manusia belakang kita ni manusia. Macam juga di Mekah. Kita buka bau kanan pasal memuliakan orang. Tutup bau kiri pasal kita tidak memuliakan Kaabah tu lebih daripada orang. Nampak tak? Ya? Macam itulah kita sembahyang pun, kalau imam, dia kena menghadap makmum. Makmum lebih mulia daripada Kaabah. Kita ni lebih mulia daripada Kaabah lagi. Nampak? Allah kata sendiri dalam Quran. Dalam Quran Tuhan tak kata Kaabah mulia. Allah kata manusia. Laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Nampak? Nampak tak? Banyak imam-imam tak faham ni. Dia menghadap kiblat duduk doa. Nampak? Dia tunjuk pungguk dekat kita. Nampak? Tunjuk pungguk dekat kita. Nampak? Macam aku juga dah tak ada apa. Masa sembahyang betul lah imam menghadap Kaabah. Dah habis sembahyang, bukan imam lagi. Hang sama lagu kami, mai menghadap kami. Nampak tak? Nampak tu? Ini sunnah Nabi tu. Nabi buat lagu tu. Nabi buat macam tu. Banyak imam-imam yang tak faham bab ni. Dia tunjuk pungguk bagi kita habis-habis. Konon ni nak ambil berkat menghadap Kaabah. Tak reti Kaabah tu bukan pada doa. Kiblat doa langit. Kiblat doa langit. Nampak tak? Bukan Kaabah. Kalau duduk seorang-seorang, betul lah menghadap Kaabah. Itu paling baik. Seorang-seorang duduk di mana pun. Bukan kita sembahyang, di rumah kita sendiri pun. Kalau seorang-seorang nak duduk, menghadap Kaabah. Nampak tak? Atau kiri, kepala kiri ni menghadap Kaabah. Kiri. Menghadap Kaabah. Nampak tak? Tu hukum dia lah. Jadi masjid Nabi ni 1000 kali. Sebab Nabi ada doa. Allahumma ya Allah, berilah keberkatan Madinah 2 kali Makkah. Itu je. Nabi minta. Ada doa tak? Ya Allah, jadikan Madinah ini 2 kali berkat. Makkatul Mukarramah. Itu dia. Nampak tak? Boleh faham eh? Tidak. Jangan pergi kata pula kecil lagi pada masjid ni. Tapi tanah haram Mekah dengan Madinah ni ada beza lah. Tanah haram Mekah ini mengikut pendapat ulama-ulama sekarang di bawah Muhammad bin Salman. Nampak tak? Dia kata hanya di Mekah saja yang orang kafir tak boleh masuk. Allah haram. Quran, ayat Quran semua mengharamkan orang-orang musyrik masuk Mekah. Dia tak kata Madinah. Nampak tak? Madinah sebelum Nabi pergi, Yahudi dah ada dah. Orang kafir dah ada di Mekah, di Madinah sebelum Nabi hijrah. Dia pada duduk awal. Sebab tu hari ni Israel dia duduk tala nombor 2 sekarang lepas daripada Palestin. Dia nak tala Madinah, Yahudi. Dia nak ambil Madinah tu. Nampak tak? Tu tanah tok nenek kami dulu ni. Ada 3 suku bangsa, suku Yahudi yang duduk di Madinah masa Nabi pergi hijrah Madinah. Tak ada Arab lagi. Sebab tu kami nak ambil balik Madinah tu. Nampak tak? Tu je. Lepas tu baru pergi Mekah. Nampak tak? Itu tindakan dia apa? Di punya rancangan Israel lah ni. Nampak tak? Itu dia. Dan hari ni Makkatul Salman buka hari ni Madinah. Kalau tengok dalam Madinah tu, kalau kita tengok, kalau ada masuk dalam masjid pakai seluar pendek itu Yahudi. Lah ni dah boleh masuk. Dulu dia tulis ada satu laluan ya. Laluan ini hanya untuk hadza tariqil muslimin faqat, dia tulis. Ini adalah untuk laluan kepada orang-orang muslim. Dia dah buang dia tu. Dah ni. Buang dah. Tak ada laluan muslim. Tak ada. Dulu tulis. Ya, sekarang tidak. Dia buang halangan tu. Orang kafir, orang Yahudi yang bukan Islam boleh masuk Madinah. Dah masuk lah, dah masuk lah. Dah buka lah, daripada buka. Tu, kita bimbang satu hari di Mekah pula lah. Tapi di Mekah ada dalil Quran. Memang orang musyrik tak boleh masuk Mekah. Kalau masuk jadi pasal. Nampak tak? Masuk juga jadi pasal. Immigration tak tahu, kita tipu kan. Tunjuk pasport nama Islam, immigration tengok nama. Allah tahu dia bukan Islam. Akan jadi pasal. Nampak tak? 1-2 hari akan jadi tak dua lah. Itu saya bisa tengok ada 1 tahun saya pergi bertugas. Ya. Orang ni US lepas ni. Ya.
Hari yang kedua, dia pakai suspender lari ikut jalan. Dia sendiri pakai suspender lari ikut jalan. Jadi gila. Dia tangkap dia, Pak Sahabat tengok betul. Dia ni bukan Islam. Nampak? Tu kita tak payah tangkap dia, Allah ni tangkap dia. Nampak tak? Ini bahayanya di Mekah, orang kafir tak. Ya, di Madinah boleh. Madinah tanah haram. Tapi tidak diharamkan kepada orang Yahudi secara dalil. Dia nak dalil ada tak? Tak ada. Nampak tak? Tak ada. Jadi maka tu tidak ada apa-apa halangan lah. Termasuk antaranya Muzdalifah, Mina, semua tu tak masuk lah. Mekah saja yang ada Quran kata Mekah saja tak boleh. Tempat lain boleh. Nampak tak? Boleh faham dia maka itu mengikut ulama dia pada sekarang ni dah. Kita kalau kata haram, haram semua lah. 8 daerah jajahan di Saudi yang tanah haram tu memang tak boleh lah kita pakai macam tu. Tapi dia pas sekarang ni, dia pengkaji lebih halus kononnya hanya Makkahul Mukarramah saja yang tak boleh. Yang lain semua boleh. Jadi hari ni Yahud masuk Madinah lah. Kita akan tengok di Madinah tu akan ada orang kafir. Duduk melila pakai seluar katok apa kan. Tu dah. Pakai boleh belakang. Na'udzubillah. Baik. Sambung. Lagi ancaman melakukan kezaliman tak boleh lah. Madinah adalah tanah haram letaknya di antara Bukit Hir dan Bukit Sur. Sesiapa yang melakukan kezaliman maksiat atau melindungi orang yang melakukan kezaliman maksiat di dalamnya, maka akan laknat Allah. Ya? Malaikat dan manusia seluruhnya semua amalannya baik, sama ada yang wajib atau sunat tidak diterima oleh Allah daripada sehingga hari kiamat. Itu Madinah kena jaga tu. Jadi Madinah kena masuk dengan aman lah, masuk dengan tertib. Nampak tak ya? Tak boleh bergaduh. Itu saja yang dilarang. Tak boleh. Yang lain dia tak abang, dia tak kata orang kafir, tak boleh. Nampak tak? Dia kata jangan buat kezaliman. Tak kira bangsa apa pun, masuk Madinah jangan buat zalim. Itu saja. Ya. Kelebihan mati di Madinah. Minta mati lah. Nak mati kepala batas juga. Tu lah. Tu dia lah. Minta mati di Madinah. Hari-hari minta lah. Allahumma ya Allah, matikan aku di bumi Rasul secara aman dan syahid. Itu doa Nabi, doa Sayyidina Umar. Allah ya Allah, matikan aku di bumi Rasul. Apa tulis kan? Tak mau. Ya? Nak mati belakang masjid tak? Nak? Minta lah. Allahumma ya Allah, matikan aku di bumi Rasul secara aman dan syahid. Macam mana aman syahid ni? Syahid selalu kena peperangan. Tapi dia minta secara aman dan syahid. Nabi kata akan bangun 70,000 ya, daripada ahli Baqi', tanah penghuni Baqi', masuk syurga tanpa hisab. Itu Nabi kata. Masuk syurga tanpa hisab. 70,000 ni ada banyak, tak ada had. Minta. Jaga kita punya tauhid, jaga kita punya sembahyang, insya-Allah, jaga kita punya zakat. Boleh tak? 3 tu jaga. Pertama, jaga kita punya tauhid. Jaga tauhid kita, jangan ada syirik dengan sekutu. Kedua, jaga kita punya sembahyang. Ketiga, jaga kita punya zakat. Zakat tu penting. Ya. 3 perkara ni kita jaga, kita doa lagu ni lah kepada Allah, ya Allah Tuhanku, insya-Allah. Mati ni Nabi kata kita akan mati di bumi di mana kita kena jadi. Bumi mana yang kita dijadikan daripada bumi itu, kita akan mati di bumi itulah. Nampak tak? Tapi kita minta nak mati di Madinah, tak apa, mati Madinah. Kita akan mati, kita minta doa tu Tuhan terima, insya-Allah. Mati juga di Jalan Perak Kepala Batas. Tu nak? Tak apa, masuk liang hilang. Pasal doa kita Tuhan terima, nak mati di Madinah. Nampak tak? Masuk liang ni pelik sikit ni. Orang tak marah dia ni, tak ada hadis dia. Kita mengaji ilmu hakikat jauh sikit lah. Ya, ada makna tasawuf, ilmu tarekah. Kita mengaji jauh sikit. Kita masuk liang hilang. Orang duduk talqin je kubur, kita tak ada lah. No, dia bumi Madinah lah. Nampak tak?
Pasal hamba aku minta nak mati di Madinah, aku hantar di Madinah. Dia kena mati di Kepala Batas sebab dia jadi daripada tanah Kepala Batas. Itu ya. Faham tak? Dia faham? Ya? No? Kita punya Allahyarham Datuk Harundin kan, ulama besar, mati di mana? Las Vegas. Mati di Las Vegas. Dia baru nak diperlih. Nampak tak? Macam mana mati di Las Vegas? Makna kata tanah yang jadi dia tu datang daripada Las Vegas. Nampak tak? Pak dia tak pernah pergi Las Vegas pun. Dia makan kot apple daripada Las Vegas. Tengok lebih kurang lah. Dia faham tak? Apple tu mari, ekspor, import mari daripada Las Vegas. Kebetulan masa dia makan apple tu, Allah izin jadi benih. Nampak tak? Bukan semua Las Vegas kita makan apple. Aku nak makan apple Las Vegas, besok aku mati Las Vegas. Bukan begitu. Ataupun anak aku. Bukan begitu. Jangan salah faham. Nak jadi benih ni kerja Allah. Bila sebab tu orang nikah 10 tahun pun tak dapat anak. Nampak? Walaupun daripada bersatu sama-sama suami isteri secara adil, secara bersih. Tapi tak jadi benih, Tuhan tak izin. Nampak tak? Itu kena menjijau sikit lah. Ya? Allah nak izin tu baru jadi benih tu. Ya? Benih taraib ibu, sulbi bapa bertembung dengan izin Allah. Yakhrim baini sulbi wa taraib, Al-Quran kata. Nampak tak? Maknanya pertemuan di antara taraib tulang dada ibu dengan sulbi bapa, benih itu bersambung kena. Ketika itu dia panggil birohi dan istirah. Ada birohi itu kena, Allah izin jadi benih. Kebetulan aku bukan cerita betul ni. Kok pak dia kata, pak dia kata aku tak pernah pergi Las Vegas. Macam mana anak aku mati Las Vegas? Nampak? Kita punya Allah Rahmatul Razak. Ya. Mati di mana? Di London. Dia pun nak di Pahang. Nampak? Anak Pahang Jati. Pak dia bisa pergi England. Nampak tak? Bawa mak dia pergi sekali. Konyol lah kata. Dengar lagi marah lah. Mana ustaz beritahu kan? Tapi tahu kata dia pergi England lah. Dia pergi dulu, kita punya menteri ni, pergi mana bawa bini. Nampak tak? Menteri bawa. Pasal dia cakap betul, dia tak bohong. Yang hari ni nak bawa bini takut, pasal dia bohong. Orang masuk pula. Nampak tak? Dia sorok isteri dia ubah. Satu lagi, ustaz-ustaz payah bawa bini pergi ngaji. Ustaz, kan? Ustaz orang alim mana bawa isteri pergi ngaji? Payah, nampak? Dia merapu tak boleh. Tak betul lah. Takut isteri tahu. Nampak? Ya? Itu dia. Ini masalah dia. Ustaz saya bawa bini dia? Bawa. Pergi dekat-dekat lah. Jujur tak main. Jujur dia tak mau pergi. Tu aja, dekat-dekat dia ikut. Nampak? Itu dia. Tak ada masa ikut pergi. Aku bercakap tu. Aku kan nak bohong apa tak? Kita habaq semayang tahajud, kita tahu isteri kita tahu. Saya boleh cerita kat orang saya semayang tahajud tahu. Isteri saya duduk dengar. Dia dah tanya isteri saya betul tak? Itu dia. Dulu tak bawa isteri, dia tak semayang tahajud. Dia nak bohong kat orang dia semayang tahajud. Nampak tak? Tak bawa bini. Bini tahu lelaki duduk menereluh tiap malam, tak pernah bangun pun. Nampak tak? Itu dia. Duduk di rumah, makan nasi 3-4 pinggan. Tapi dia mengajak orang kata apa? Kena makan sikit, tak ada makan banyak. Nampak tak? Kalau bawa isteri, isteri yang bohong, dia makan 3-4 pinggan lebih. Satu hari kena masak 4 kali, kena masak nasi kat dia. Itu dia. Nampak tak? Itu pasal orang tak bawa isteri tu. Faham tak? Kalau ustaz bawa isteri tu, memang betul ya? Memang betul. Apa dia cakap tu memang betul. Pasal isteri dia saksi, nampak? Dia makan lagu mana panggil, jangan marah. Dia habaq kawan, jangan marah tau. Kita kena sabar, jangan marah. Isteri dia dah. Tak biar tanya isteri saya. Itu dia, habis tahap tu. Boleh mengaji kat dia. Betul-betul ya? Itu dia ada. Macam tu lah. Tapi dulu ni, saja isteri-isteri pun tak ikut. Bukanlah semua ulama' begitu. Banyak ulama' yang tak bawa isteri pun dia pun memang betul. Sahih. Orang alim. Tuan Haji Ahmad, Tuan Haji Tuan Husin tu. Cukup halim, sungguh. Nak tengok dia, macam mana perangai dia, kita tengok isteri dia, dia tahu. Sikap isteri dia, dia tahu. Tu je. Sampai nak mati 100 lebih. Haji Ahmad tu, isteri dia tadi ni, mulut punya manis, cakap dah. Dia kata macam ni, dia kata Pak Haji cakap. Tu dah nampak. Macam tu punya lepas. Baik sajalah kita melalut sikit. Dia kelebihan mati di Madinah, ya Allah, kita tengok. Kemudian,
sabar menanggung kesusahan di Madinah ni pahala lebih. Mana-mana individu umatku yang bersabar menanggung kesusahan, kepayahan di Madinah, akan aku beri syafaat padanya hari kiamat atau aku menjadikan saksi padanya. Kalau sakit di Madinah tu bagus, kita kena sabar. Ya. Sehingga doktor-doktor yang mengaji yang tahu abang, ustaz tak apalah, dia tak kata ustaz tak tahu, dia kata encik dia kata tak apalah Pak Su sakit di Madinah, Pak Su sabar lebih, dia kata besok di Mekah dapat pahala lebih. Doktor cakap, doktor tu faham, ada ilmu. Kena sabar, dia kata. Kemudian ziarah ni ada dua, tuan-tuan. Pertama ziarah dalam, ziarah luar. Kita sampai hari pertama, kita akan dibuat orientasi, ya, berjalan di Madinah tu. Jadi kita panggil ziarah dalam. Ziarah dalam ni dia akan menziarah Masjid Nabawi, makam Rasulullah, Raudhah, perkuburan Baqi'. Lah nak pergi Raudhah payah ni, dia kena beratok dengan ikut giliran pas semua masuk tu payah cerita ni. Cukup susah ni, tak macam dulu rumit sikit. Tertib dia lebih. Kemudian itu ziarah yang pertama, ziarah dalam dia panggil. Kita akan keluar, masuk Masjid Nabi dulu, kemudian pergi tengok makam Rasulullah, kemudian pergi tengok makam dua sahabat, kemudian Raudhah. Baru kita keluar pergi Baqi', tanah perkuburan Baqi' sebelah tu lah. Dua besok pula ziarah luar. Ziarah luar kena naik bas. Pasal nak pergi Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, ya, Masjid 7 tak ada 7 dia ni. Tinggal 4 baik. Masjid-masjid lain, itu antaranya kalilah. Baik. Kemudian ini pintu Babu Salam. Kita masuk melalui pintu Babu Salam. Muzawir Masjid Nabawi akan membimbing jemaah haji ziarah Nabawi. Dia masuk pintu Babu Salam bagi orang lelaki, perempuan tak masuk ni. Perempuan yang masuk ke belakang. Tak ada masuk ni, ya. Ini di antara jemaah haji wanita dan Masjid Nabawi. Ini kumpulan haji wanita, tempat-tempat wanita. Halus sikit lah, tak pernah nampak sikit. InsyaAllah ziarah Raudhah. Ini Raudhah, makam Rasulullah, ya. Sebelah tu sini Raudhah, mimbar Nabi, antara mimbar dengan rumah Nabi. Rumah Nabi duduk belah kiri ni, sebelah sini. Ya, mimbar Nabi sini. Sini ini kawasan Raudhah. Raudhah, ya. Kapek dia cerah hijau putih. Ini ziarah Raudhah, ya. Itu di antara dia kata tadi ini sebahagian. Kemudian makam Rasulullah. Kita berdiri Raudhah, ya. Ini pintu Baqi', ini pintu Jibril. Kita masuk tu, ya. Kita akan jumpa kita masuk tu daripada Baqi'. Ini makam Rasulullah. Kaki, kepala. Kaki, kepala, kaki, kepala. Jadi daripada pintu Jibril, kita akan masuk tu, kita akan jumpa Rasulullah dululah, ya. Baru masuk, ya. Baik, dia belah di sini lah. Kemudian ziarah makam Rasulullah yang ada kubah hijau tu, di bawah tu adalah makam Rasul. Ya, bawah kubah hijau tu adalah makam Rasulullah. Kemudian ini dia dalam, dia tak tulis dalam mana-mana ni. Ini kita tulis nama-nama pintu ni. Lubang yang besar ni makam Rasulullah. Bila kita berdiri di depan makam ni, kita tengok lubang tu, muka kita menghadap muka Nabi. Muka Nabi menghadap kita. Itu lubang, ni lubang. Bila kita berdiri depan lubang tu, kita cakap tu, kita tak nampak lah. Lubang tu isyarat kata kita sama dengan muka Nabi. Nabi duduk tengok kita bertentang muka. Ya. Itu dia. Kaki Nabi belah sana lah. Kaki Nabi belah kanan kita. Kemudian kita langkah satu langkah, Abu Bakar As-Siddiq. Langkah satu langkah lagi, makam Umar Al-Khattab. Jadi di depan ni kita lalu Babu Salam dari sini, Baqi' sana. Sana Babu Salam, sana Baqi'. Jadi kita masuk lubang, masuk jumpa lubang satu, itu Rasulullah. Langkah lagi Abu Bakar As-Siddiq, langkah lagi Umar. Kita keluar tu tanah kuburan Baqi' sana. Babul Baqi' dia panggil, itu Babu Jibril atau Babu Salam. Ya, baik. Ini doa kita bacalah sampai makam Rasulullah, kita bagi salam ke Nabi. Dan makam Abu Bakar As-Siddiq, ini doa dia. Dan makam Umar, ini doa dia. Ya. Dan ziarah Baqi', tanah perkuburan Baqi', kita beri ziarah. Dan ini kawasan Baqi', tanah perkuburan Baqi'. Ya. Depan, yang bersahabat Nabi semua depan. Keluarga Nabi, ya. Isteri-isteri Nabi, anak Rasulullah Fatimah khas dengan keluarga Rasulullah ahli rumah, semua berdepan. Belakang orang-orang awam. Belah kiri sekali kita masuk tu,
Belah kiri ni semua pegawai-pegawai imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabi. Ya, mana-mana imam Masjid Nabi semua, imam untuk Syiah, untuk Bilal, semua akan ditanam di kawasan itulah. Ya. Jadi kita minta mati di Madinah, nak pergi tanam di sini ya. Tanam di sini ya. Tak ada batu nisan ya. Tak ada batu nisan, tak ada nama. Itu saja dia punya beza. Baik. Ini ziarah tempat sejarah Masjid Quba. Kita ajak sikit tak pernah. Masjid Quba. Kemudian destinasi Masjid Quba dan seterusnya lah. InsyaAllah kita akan sambung lepas ni lah. Jadi lepas kita makan ni,